Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya, Arif Yunan, dalam rancangan 999. Program mengenai jenayah nombor 1 di Malaysia. Saudara, jenayah membawa pada. Tajuk kita pada hari ini adalah penderaan kanak-kanak. Saudara, sebanyak 3,875 kes penderaan, pengabaian dan penganiayaan ke atas kanak-kanak direkodkan di negara ini sehingga September tahun 2020. Malang sekali, masih terdapat ramai lagi pihak yang hanya pandang sebelah mata akan isu ini. Kes penderaan bukan sahaja berlaku dalam kalangan kanak-kanak, malah melibatkan orang dewasa. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan perasal penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak merupakan satu perbuatan yang zalim ke atas kanak-kanak atas tujuan mencederakan. Berikut adalah laporan daripada kru-kru kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafi bin Azhar dan saya akan menerangkan kategori penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak terbahagi kepada tiga, iaitu penderaan secara fizikal, mental dan seksual. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Penderaan fizikal kanak-kanak ialah sesuatu penderaan yang dilakukan oleh seseorang dewasa dengan tujuan menyakiti kanak-kanak agar kanak-kanak tersebut patuh, atau dilakukan oleh pendera tersebut kerana dia mengalami masalah mental ataupun disebabkan bagi memuaskan diri mereka secara psikologi. Dengan kata lain, pendera melakukan penderaan bagi meluahkan segala tekanan atau amarah yang terkubur dalam mereka tanpa memikirkan akibat yang akan ditanggung kanak-kanak yang didera. Seterusnya ialah penderaan mental kanak-kanak. Penderaan yang menyebabkan kanak-kanak kurang mendapat perhatian. Walaupun penderaan jenis ini didapati kerap berlaku di kalangan kanak-kanak sama ada secara berasingan atau bersama-sama dengan jenis penderaan lain. Ini boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami keyakinan diri yang rendah, tekanan di usia yang awal dan lain-lain lagi. Akhir sekali ialah penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan seksual kanak-kanak merujuk kepada penderaan seksual seorang kanak-kanak bawah umur oleh seorang dewasa ataupun seseorang yang jauh lebih tua atau dalam kedudukan berkuasa dalam mengawal kanak-kanak, di mana kanak-kanak digunakan sebagai stimulasi seksual bagi orang tersebut atau orang lain. Perbuatan ini adalah perbuatan yang terkutuk kerana kanak-kanak tidak faham akan penderaan yang dilakukan terhadap mereka dan menganggap ia hanyalah perkara biasa. Ini boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami trauma sehingga takut untuk bersosial dengan individu lain kerana sudah hilang kepercayaan mereka terhadap orang lain. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang lain. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukur Nadi bin Zulkifli dan saya akan membentangkan tentang faktor-faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Okey, penderaan kanak-kanak bukanlah suatu isu yang baru di Malaysia ini. Isu ini bahkan telah menjadi isu yang sangat membelenggu masyarakat di negara kita. Mengikut laporan yang telah dikeluarkan oleh Akhbar baru-baru ini, sebanyak 70% kes penderaan kanak-kanak datangnya dari ibu bapa itu sendiri, manakala lagi 30% dilakukan oleh pengasuh ataupun pembantu rumah yang diupah oleh ibu bapa. Ironia, situasi ini seperti satu peribahasa yang mana harapkan pagar, pagar makan padi. Senario yang menggemparkan ini haruslah ditangani secepat mungkin. Dan persoalannya, apakah faktor yang menjadi masalah sosial ini? Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, ibu bapa mempunyai peratusan yang lebih besar untuk menjadi faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Untuk faktor yang pertama adalah masalah institusi perbalahan ibu bapa. Masalah institusi keluarga merupakan salah satu pemangkin berlakunya penderaan kanak-kanak. Di dalam banyak kes, penderaan berlaku hasil daripada perbalahan ibu bapa. Perbalahan ibu bapa boleh mendatang ketegangan kepada emosi dan stres ibu bapa. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang mampu melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kepada mereka. Seterusnya, sikap
ibu bapa itu sendiri. Setengah ibu bapa begitu mudah untuk mempercayai orang luar untuk menjaga anak mereka. Sikap berlepas tangan setengah ibu bapa boleh mendorong orang luar untuk melakukan tindakan tidak berkemanusiaan kepada anak mereka. Kajian juga menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak ramai yang merupakan pasangan muda. Hal ini kerana pasangan muda masih dan sering bersikap dan berkelakuan seperti remaja dan tidak berfikir secara logik ataupun rasional. Tambahan pula, orang muda yang masih berdarah panas mudah naik angin dengan kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Itu saja daripada saya, dan kita akan ke sahabat saya yang seterusnya untuk memberikan dua lagi poin berkaitan faktor penderaan kanak-kanak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Jami'an akan meneruskan pembincangan sahabat saya sebentar tadi dalam faktor yang seterusnya, yakni tekanan yang dihadapi oleh kedua-dua ibu bapa. Di setiap daripada institusi keluarga, mereka sememangnya masing-masing punya masalah-masalah mereka yang tersendiri, dan tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa ini adalah seperti tekanan daripada tempat kerja, masalah keuangan, dan juga masalah-masalah di antara pasangan-pasangan masing-masing. Dan jika tekanan ini tidak diteruskan dengan baik dan tidak disertakan dengan nilai-nilai agama, maka ia akan menyebabkan tindakan di luar akal fikiran manusia yang waras. Dan apabila ini berlaku, maka anak-anak lah yang akan menjadi tempat melepaskan segala perasaan yang sekian lama dendam, dan anak-anak lah yang akan menjadi mangsa penderaan untuk melepaskan geram. Jadi kita teruskan ke faktor yang seterusnya. Ini adalah pengalaman trauma yang dialami oleh ibu. Seperti yang disediakan belum, bahawa ibu bapa yang pernah mengalami penderaan semasa kecil boleh menyebabkan golongan ini untuk mengulangi semula perbuatan kepada anak mereka sendiri. Hal ini demikian kerana bagi mereka pukulan, tendangan maupun serangan menggunakan objek-objek yang boleh mendatangkan kecederaan badan adalah tidak salah dan merupakan satu tindakan yang normal kerana mereka sendiri pernah mengalami perkara yang sama. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan perbincangan seterusnya kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasim bin Jamaluddin daripada Awal Faktidah Elektronik dan Design. Nombor mesej saya 19120251. Okey, saya akan membincangkan pasal infografis statistik bagi penderaan terhadap kanak-kanak. Seperti mana dilihat, ini adalah fotografi kami dan saya akan hanya bincangkan pasal graf kes penderaan kanak-kanak bagi tahun 2015 hingga 2020 pada bulan September. Seperti mana dilihat, ini adalah jadual statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia, di mana saya nak tekankan pada 2019 dengan 2020, di mana nilai kosong tersebut adalah nilai tidak diketahui nilai value dia. Hal ini kerana sumber yang kami perolehi tidak memberitahu spesifik terhadap jumlah tersebut, dan sumber yang kami perolehi adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seperti mana dilihat, ini adalah merupakan graf kes penderaan kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2015 hingga 2020 pada bulan September. Seperti mana kita lihat, pada 2015 terdapat 4,453 kes, manakala naik pada 2016 4,986 dan naik lagi pada 2017 iaitu 5,496, naik hingga 2018 mencecah 6,274 dan 2019 nampak penurunan 6,070, manakala terdapat kes yang dilaporkan sehingga bulan September adalah 3,875. Okey, ini adalah sumber kami perolehi, iaitu laporan statistik tahunan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pada tahun 2015 hingga 18 sahaja. Dapat laporan ini dalam website JKM sendiri. Sumber kedua kami perolehi daripada Sinar Harian, artikel surat khabar ini memperolehi data yang sama daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, di mana pada tahun 2020 terdapat 3,875 kes cedera kanak-kanak sehingga September tahun ini. Di dalam artikel tersebut terdapat perbandingan daripada 2018, 2019 dan 2020, dan hanya nilai yang dapat di dalam artikel tersebut adalah penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual, dan sekali adalah pengabaian hak asasi. Oleh sebab demikian, nilai kosong, pengabaian, pengawasan dan lain-lain pengabaian tidak bagi tahu dalam artikel tersebut dan tidak ada dalam laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan serahkan kepada Iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, saya Idman Ami BMI. So pada kali ini saya akan bentangkan tentang isu
penjaraan terhadap kanak-kanak. Okay, ini adalah poster kumpulan kami dan pada bahagian saya akan bentangkan tentang data. Saya akan bentangkan tentang data kes penjaraan kanak-kanak pada tahun 2015 ke 2020 dari segi jenis-jenis penjaraan kes yang ada kat Malaysia ni. Okay, so untuk penjaraan fizikal yang first graf tinggi ni, ia menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 ke 2018 sebanyak 536 kes. Lepas tu bermula 2019 ke 2020, ia menunjukkan penurunan sebanyak 583 kes. Untuk penjaraan seksual yang berwarna kelabu ni, ia menunjukkan peningkatan dari 2015 ke 2019 sebanyak 887 kes. Lepas tu pada tahun 2020, ia menunjukkan penurunan sebanyak 492 kes. Untuk penggabaian hak asasi, kes penggabaian hak asasi ia merupakan kes yang tertinggi dengan peningkatan bermula tahun 2015 ke 2019 sebanyak 1005 kes. Namun, ia menunjukkan penurunan yang ketara bermula 2020 sebanyak 1270 kes. 3 kes, kalau korang boleh tengok daripada graf ini, 3 kes yang paling sikit adalah penjaraan emosi, penggabaian kepengawasan dan lain-lain penggabaian. Penjaraan emosi adalah merupakan jumlah yang paling sikit kalau korang total daripada sepanjang kes-kes yang ada untuk penjaraan emosi. Ia hanya menyebabkan jumlah keseluruhan sebanyak 599 kes. Untuk penggabaian pengawasan dan lain-lain penggabaian pada tahun 2019 dan 2020, ia masing-masing menunjukkan kosong kes. Tiada kes untuk dua jenis kes ini, kes penjaraan ini. So daripada graf ini kita boleh buat kesimpulan bahawa penggabaian hak asasi mempunyai jumlah kes tertinggi sepanjang 5 tahun antara 2015 ke 2019. Namun pada tahun 2020, penjaraan seksual mencatatkan jumlah kes tertinggi sebanyak 1303 kes. So ia lebih 122 kes berbanding penggabaian hak asasi. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya. Saya akan beri laluan kepada pembentang sebelumnya daripada ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi penderaan kanak-kanak. Langkah yang pertama adalah pendidikan perundangan kepada masyarakat. Bagi mencapai masyarakat yang celik akan undang-undang, proses pendidikan, pendedahan dan penerangan haruslah diberikan secara berterusan. Apabila masyarakat lebih peka, maka tindakan pencegahan akan jadi lebih mudah dan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan selari dengan undang-undang. Hal ini demikian kerana undang-undang merupakan salah satu kriteria utama masyarakat bertamadun seperti yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun. Sistem perundangan dapat menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun. Malaysia sememangnya terkenal dengan peraturan dan undang-undangnya yang serba lengkap. Namun begitu, peraturan yang lengkap sahaja tidak mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001, penderaan terhadap kanak-kanak kurang upaya dan normal adalah termasuk kesalahan, penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau penderaan kanak-kanak. Jika disabitkan kesalahan, seseorang individu boleh dikenakan denda sebanyak RM20,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Langkah kedua adalah kemahiran guru dalam membuat penilaian terhadap kanak-kanak yang didera. Guru-guru di sekolah seharusnya memberikan perhatiannya lebih baik kepada murid apabila mendapati perubahan yang besar berlaku dalam diri mereka. Guru-guru yang berkemahiran sosial dapat menjalankan tugas ini dengan lebih baik dan teratur kerana mereka telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan kes-kes berkaitan sosial seperti kaunselor ataupun rakan pendamping siswa. Kajian di Amerika Syarikat mendapati bahawa guru-guru mencatatkan kadar tertinggi tidak melaporkan kes penderaan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. Kini setiap sekolah terlapor mempunyai guru kaunseling dan kaunselor di sekolah. Mereka ditugaskan untuk membantu dan membimbing pelajar menangani isu dan permasalahan yang berkaitan sama ada isu akademik ataupun isu peribadi.
Peranan kaunselor di sekolah amat penting dalam membantu perkembangan psikologi pelajar secara sihat, dan peranan kaunselor sekolah sememangnya tidak dapat dinafikan kepentingannya. Saya, Nurul Sania binti Muhammad Fazli, 1913-02063 dari Arwah 43. Seterusnya, kelas bimbingan pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga juga merupakan salah satu cara mengatasi penderaan kanak-kanak. Ibu bapa yang menjadi punca utama penderaan kanak-kanak perlu didedahkan dengan pendidikan keibubapaan. Selain itu, pendidikan ini amat penting bagi menyedarkan dan mendedahkan mereka akan tanggungjawab yang harus dipikul setelah berumah tangga. Mereka akan lebih peka akan cara menjaga anak-anak dan pasangan mereka dengan baik melalui pendidikan ini. Ibu bapa juga mestilah menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka kerana mereka adalah cermin kepada anak-anak. Apabila menghadapi tekanan, mereka dinasihatkan supaya menjalani sesi bimbingan dan kaunseling agar tidak melepaskan tekanan dan amarah mereka kepada pasangan dan anak-anak. Oleh itu, masalah penderaan kanak-kanak dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, semangat kejiranan yang tinggi juga merupakan cara mengatasi penderaan kanak-kanak. Peranan masyarakat dalam mengatasi penderaan kanak-kanak juga amat penting. Masyarakat haruslah mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Sikap mementingkan diri sendiri haruslah dibuang. Jika mendapati terdapat kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di kawasan sekeliling, tindakan segera haruslah diambil dan perkara ini tidak boleh diabaikan. Masyarakat juga harus peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan kepada polis apabila mengesan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Medel. Sebelum saya mulakan perbincangan saya perkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Nabi Fikri bin Muhammad Syamizan. Okey. Nombor matrik saya iaitu 1913033357 dan saya merupakan seorang pelajar pada kos Arwah 43. Hari ini saya nak terang sikit lah berkenaan penerangan yang diterang oleh kawan-kawan saya di atas, iaitu penerangan yang pertama iaitu penerangan berkenaan poster grafik yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat saya. Yang ni betul. Okey. Apa yang kawan-kawan saya sembang kan berkenaan poster ni? Dalam poster ni dia ada berkenaan penderaan kanak-kanak, punca penderaan kanak-kanak. Apa yang buatkan penderaan kanak-kanak itu kategori, faktor, benda-benda tu kan. Saya nak terang sikit berkenaan kesimpulan. Macam kita tahu kan, saya terang baliklah apa yang kawan saya terang, iaitu definisi penderaan kanak-kanak. Penderaan bermaksud dera ataupun perbuatan zalim yang dilakukan oleh golongan kanak-kanak yang berusia kurang daripada 18 tahun. Kanak-kanak ni insan yang mulia lah, insan yang amat kita sanjung. Ibu bapa ni sanggup menunggu anak-anak daripada 9 bulan 10 hari kan. Kita tahu ibu sanggup menjaga anak dia mengandung anak 9 bulan 10 hari kan. Tapi ramai orang sekarang mempunyai anak tapi dia tak menghargai anak-anak dia. Contoh, dia sanggup, ibu bapa sanggup pukul anak, sanggup dera kan, sanggup kacau fizikal anak-anak. Isu hangat sekarang yang diperkatakan di media sosial berkenaan kanak-kanak ni didera di sekolah rendah, di sekolah menengah dan tadika kan. Kanak-kanak ni macam saya terang tadi, kanak-kanak ni orang yang berumur bawah 18 tahun. Isu kanak-kanak ni bukan isu yang mudah ataupun isu yang senang lah. Isu kanak-kanak ni isu yang hangat diperkatakan, sama ada di dalam negara kita Malaysia ataupun di luar negara. Isu ni yang hangat lah. Isu kanak-kanak ni berkaitan dengan siapa? Kaitannya adalah bersama kanak-kanak lah. Yang kedua ibu bapa lah, sebab kanak-kanak ni relate dengan ibu bapa. Yang ketiga orang ramai, orang sama ada orang besar ataupun orang lain lah yang berkaitan dengan kanak-kanak. Isu kanak-kanak ni bukan isu yang di mana yang kena ambil berat ya bukan ibu bapa saja, bukan kanak-kanak saja, tapi semua orang masyarakat, sama ada saya, mahasiswa lain, orang awam, kanak-kanak, ibu bapa, madam sekali dan semua orang yang saya kenali ataupun di luar negara lah masih alert lah berkenaan isu kanak-kanak. Kerana isu ni isu yang mereka insan kecil tak berdosa kan, sebab kita disebabkan oleh kita yang buat mereka macam tu dan kita yang menyebabkan suatu hari nanti hidup mereka tak terjaga. Mungkin kita dera mereka waktu kecil, suatu hari nanti mereka akan besar nanti menjadi satu manusia yang bermasalah, mempunyai tekanan fizikal ataupun mental. Macam isu sekarang, isu kanak-kanak ni isu penderaan daripada segi mental, fizikal ataupun dari segi maruah. Isu kanak-kanak itu mungkin mentalnya daripada tekanan ibu bapa marah balik kerja, marah-marah anak-anak. Fizikal, ibu bapa mungkin pukul anak-anak kan. Kita tahu isu sekarang, isu kanak-kanak dipukul oleh ibu bapa sebab ibu bapa mempunyai masalah rumah tangga. Lepas tu isu yang maruah tu isu mana? Ada kanak-kanak yang kecil pun dirogol oleh ibu bapa atau pengasuh. Macam mana benda ni kita nak tahu berkenaan isu berkenaan ni dan kita nak maklum kat orang lain. Itulah fungsi semua orang. Fungsi semua orang yang mana dia sebar info-info ni kepada orang lain. Kita ni
bukan bergantung pada social media saja, tergantung pada sumber-sumber kita sendiri. Kesimpulannya yang itulah. Jadi dari pihak saya, mari sama-sama kita menjaga kanak-kanak ni, kerana kanak-kanak ni insan yang mulia, insan yang mana tanpa mereka, tanpalah insan-insan yang akan lepas lah. Dan sejenis baru kan, ada pepatah yang kata kanak-kanak ini ibarat kain putih yang mana ibu bapa ataupun masyarakat yang di sekeliling yang akan mencurahkannya, sama ada dia baik ataupun buruk. Kalau dia baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Jadi kita sebagai insan-insan yang lain, mari sama-sama kita menjaga institusi kanak-kanak, kerana kanak-kanak merupakan insan yang baik. Terima kasih Madam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syakir Fadli bin Nazri. Saya dari kos RY43 dengan nama metrik saya 19130205. Baik, saya akan sambung kepada kesimpulan ataupun rumusan kepada penderaan kanak-kanak. Saya akan buat rumusan kepada poster yang terakhir tu, iaitu langkah untuk kita atasi penderaan kanak-kanak. So kami sediakan 4 langkah, kami bagi 4 langkah. So yang pertama ialah kita bagi pendidikan perundangan kepada masyarakat. So maksud di sini kita membuat pendedahan, kita memberi penerangan kepada masyarakat tentang perundangan di Malaysia tentang kanak-kanak, penderaan kanak-kanak. So, bila kita buat benda ni, kita menyedarkan masyarakat ataupun ibu bapa di luar sana bahawa mereka tak boleh dera kanak-kanak sebab ada undang-undang di Malaysia ni. Langkah kedua, kemahiran guru dalam mengenal pasti muridnya ataupun kanak-kanak lah di sekolah. Okay, kita tahu cikgu ni 5 hari seminggu sama budak-budak ataupun murid di sekolah. Bohong lah kata guru ni tak tahu perangai budak, dan dia boleh tahu budak ni tiba-tiba perangai deling kan, macam something wrong kan. Guru ni memain peranan penting. Tanyalah, kita cuba untuk kenal dia, kenapa dia ni leng, adakah dia ni didera. Kalau didera, guru boleh cuba untuk pujuk, untuk bawa dia ke kaunseling untuk langkah seterusnya. Itu yang dimasukkan poin kedua tersebut. Untuk poin ketiga, kelas bimbingan keibubapaan. Poin ini menekankan kita nak bimbing ibu bapa macam mana dia nak uruskan stres. Yang mana bagi yang tak reti nak uruskan stres, kita tolong mereka untuk cara-cara untuk mereka uruskan stres supaya mereka ni tak lepaskan ke anak-anak. Poin keempat ni iaitu semangat kejiranan yang tinggi. Bila kita hidup jiran, tahu jiran kita ni ada melakukan penderaan terhadap kanak-kanak, kita boleh tolong dia. Itu kita boleh bagi support moral, kita nasihat kalau berani. Kita boleh bagi nasihat. Kalau tak berani nak buat apa, kita buat report lah. Senang kita boleh report pada jabatan mana-mana yang bertanggungjawab terhadap penderaan kanak-kanak ni, supaya mereka ni boleh ambil tindakan dan boleh cuba untuk bantu apa yang patut. Dan yang anda lihat di poster tu ada statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita boleh lihat start pada 2015 punya data, dia meningkat sampailah 2018 dan mulai turun sejak lepas pada tu. So di sini kan kita boleh simpulkan data ni menunjukkan ada penurunan yang baik, dah kurang sikit penderaan kepada kanak-kanak. Baiklah, itu dah sedikit sebanyak yang saya simpulkan. Jadi saya ingin mengundur diri. Assalamualaikum.